Salah satu cara kita memikirkan tentang timbangan adalah dengan kita memikirkan tentang standard. Contohnya, dulu-dulu kan anda meletakkan 1 kilo atau 1 pound atau apa saja yang ada di satu belah timbangan. Kemudian anda meletakkan beras di sebelah yang lain. Dan sebaik saja ia jadi seimbang, itu bermaksud ini sama dengan standard itu. Tapi 1 kilo itu, mana-mana je kamu pergi atau pound itu, mana-mana je kamu pergi, beratnya tetap sama kan? Kerana ia mengikut satu standard yang tepat. Perkara yang sama berlaku dengan sistem pengukuran, betul tak? 1 meter adalah 1 meter adalah 1 meter kat mana je kamu pergi pun. Atau 1 kaki adalah 1 kaki, 1 kaki. Kat mana je kamu pergi, sama kan? Panjangnya sama. Itu adalah standard. Dan semua yang lain diukur dengan satu standard yang tetap. Malah dalam dunia pendidikan, betul tak? Anak-anak yang bersekolah atau pelajar universiti ada syarat minimum untuk anda lulus. Itulah standardnya. Kalau anda tidak memenuhi standard minimum itu, anda tidak akan lulus dalam kelas. Dan semua orang akan dinilai mengikut standard-standard yang tepat, yang sama. Begitu juga dengan seseorang yang mahu menyertai pasukan untuk bersukan. Anda tahu atlet mahu menceburkan diri dalam sukan. Masuk ke pasukan bola keranjang ke pasukan trek ke atau apa saja pun terdapat standard minimum kemampuan atletik. Anda mesti mengharungi percubaan tertentu jika anda mahir dalam hal ini, jika anda melakukan minimum ini, sekiranya purata lontaran percuma anda adalah sebanyak ini, atau anda boleh komplitkan lap dalam jangka masa yang tetap ini, dari situ anda boleh melangkah ke pusingan seterusnya atau beralih ke kelaikan atau saringan seterusnya, kan? Ini semua standard-standard dalam kehidupan harian kita. Semua yang kita buat, setiap kali kita membuat penilaian terhadap sesuatu, kita memerlukan standard-standard yang tetap. Okey, sekarang mari kita ambil contoh kelas pelajar. Anda tahu kan, ada macam-macam jenis pelajar dalam kelas. Saya pernah mengajar matematik grade 3 dulu. Macam-macam jenis budak dan beberapa budak sangat cenderung dan pandai secara matematik. Mereka boleh selesaikan keseluruhan masalah pendaraban dalam kepala mereka. Tak sentuh kertas pun untuk kira-kira. Pelajar-pelajar lain pula cuba selesaikan 3 kali 8. Tapi kena pakai 4 kertas. Dan mereka masih tidak dapat kira. Kerana bagi mereka, ia lebih susah daripada fizik nuklear. Sangat susah bagi mereka. Tapi mereka ni pula lebih cenderung dan pandai secara artistik. Jadi tidak semua budak sama. Mereka tak sama. Tapi kurikulum dan Kementerian Pendidikan, Jabatan Pendidikan, mereka kata, tak kiralah sama ada anda cenderung dan pandai secara artistik ke atau cenderung secara matematik ke, sama ada anda suka matematik atau tidak suka matematik ke, anda lebih baik dapat minimum skor ini. Atau anda tidak akan dapat bergerak ke mana-mana pun. Kerana semuanya diberi standard-standard yang tepat dan yang sama. Okey, kita juga mempunyai pelajar Arab dalam program kami di sini. Beberapa pelajar datang ke sini, mereka sudah banyak mengetahui bahasa Arab. Mereka tahu berbahasa Arab. Mungkin mereka berasal dari keluarga Arab. Mungkin mereka pernah belajar bahasa Arab sebelum ini. Dan ada pula yang tak pernah. Jadi sekarang semasa saya mengajar dan cikgu lain mengajar, sebilangan daripada pelajar mempunyai masa yang lebih mudah kerana mereka mempunyai background Arab. Sebahagian daripada mereka juga mempunyai pengalaman belajar yang lebih senang kerana Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan bahasa Arab mudah bagi mereka. Saya pernah mempunyai pelajar-pelajar dulu yang saya ajar bahasa Arab dan setelah setahun mengajar mereka, saya dapat bersaksi bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tidak menciptakan mereka untuk belajar bahasa Arab. Mereka boleh je belajar apa saja yang lain pun, tetapi mereka ni Arabic susah untuk mereka. Dan itu bukan kerana mereka tak pandai. Ini semua adalah orang yang cerdas dan berkelayakan tinggi dalam profession mereka. Mereka boleh bercakap dalam bahasa menulis dalam bahasa yang bukan manusia. Bahasa program C++, mereka faham. Namun bagi diorang Arabic, mereka tidak dapat cari hujung atau pangkal pun. Mereka tidak dapat melakukannya. Susah untuk mereka. Orang-orang semua berbeza bakatnya. Kan? Tetapi mengenai standard-standard, semua sama dan perkara seperti itu nampaknya tidak adil. Kan? Betul tak? Kenapa mesti, dan anda tahu itulah pelajar yang bekerja lebih keras. Saya bagi tahu anda sekarang kisah benar. Salah seseorang pelajar saya bekerja dengan lebih keras daripada sesiapa pun. Maksud saya laki ni, pada waktu rehat pun, dia buat kerja. Selepas habis sekolah, dia buat kerja. Dan dia berkawan dengan saya sebelum dia menjadi pelajar saya. Saya akan selalu ajak dia main basketball, tak mahu. Saya ingin belajar bahasa Arab, dia cakap. Aku ni guru kamu lah, jomlah kita main basketball sikit. Bolehlah, jomlah kita main. Tidak, tak mahu. Saya ingin belajar bahasa Arab.
Tapi dia ni gagal dalam setiap ujiannya. Setiap ujian. Dan dia tidak berhenti atau putus asa. Dia terus belajar. Dia terus berusaha, dia terus bekerja dengan lebih keras. Tapi dia tidak dapat melakukannya dengan baik dalam ujiannya. Dia hampir fail, hampir tidak pas, hampir tidak berjaya. Dan saya boleh memberi keterangan, saksi bahawa ada pelajar di kelas yang sama pada tahun yang sama dengannya dan juga pelajar-pelajar lepas dia sangat jauh lebih baik. Jauh lebih baik dalam bahasa Arab. Dan tidak payah pun bekerja sebanyak 1% daripada kerja yang dia ni telah buat. Mengikut standard akademik, seseorang menerima sijil, seseorang tidak menerima sijil. Tetapi di mata saya, di hati saya lebih menghormati pelajar itu daripada yang pernah saya ada untuk pelajar lain. Kenapa? Kerana saya tahu usaha yang dilakukannya. Saya tahu masa yang dia telah habiskan. Tapi standard akademik itu, dapatkan dia pekerjaan tak? Tak kan? Keputusan itu yang dia dapat dalam standard itu, tidak begitu mengagumkan pun kan? Hati saya je yang dapat rasakan untuknya. Tapi dia tidak boleh menggunakan itu di tempat lain. Dia tidak boleh mengatakan, okey, guru saya sangat menghargai usaha saya. Maksud saya dapat F. Tapi dia sangat menghormati kerja yang saya usahakan. Anda harus bertanya kepadanya, guru saya, bagaimana perasaannya terhadap saya. Tak boleh jadikan macam tu. Itu tidak akan membantu sesiapa pun di dunia ini. Okey, sekarang, namun pada hari penghakiman pula, timbangan ini berbeza sama sekali. Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan hanya melihat jumlah amal saya, apa yang saya buat, apa yang saya dapat skor. Setiap faktor akan dipertimbangkan. Setiap faktor. Apa yang saya mahir dalam, apa yang saya lemah dalam, apa yang Allah Subhanahu Wa Taala permudahkan untuk saya, apa yang Allah Subhanahu Wa Taala buat susah untuk saya. Dan untuk semua orang dari kita, itu satu set standard-standard yang berbeza, bukan? Sekarang mari kita fikirkan ayat ini. Fa'amma man sakulat, dan lepas tu bukan mizanuhu. Tapi sebaliknya ia berbunyi fa'amma man sakulat mawazinuhu. Kan? Dia Subhanahu Wa Taala berkata untuk setiap orang, setiap satu, untuk sesiapa saja, di mana timbangan-timbangan mereka, kata plural kan, timbangan-timbangan, menjadi berat. Untuk satu orang, banyak timbangan-timbangan. Ia bukan satu timbangan untuk satu orang. Di zahir ayat, ia adalah satu orang, banyak timbangan. Mengapa seseorang memerlukan banyak timbangan? Kita boleh je ada satu timbangan gergasi kan, letakkan semua perbuatan amal di atasnya dan timbang, betul tak? Tak, bukan macam tu. Sebenarnya, anda boleh memikirkan timbangan-timbangan dalam ayat ini sebagai standard-standard. Anda diberikan kehidupan yang berbeza daripada orang lain. Ibu bapa anda berbeza. Persekitaran keluarga tempat anda dibesarkan berbeza. Kepribadian anda berbeza. Anda mempunyai masa yang sangat sukar untuk mengawal perasaan marah anda. Rakan anda pula mempunyai kawalan yang sangat baik tentang perangai mereka. Abang kamu seseorang yang sangat tenang, sangat rileks. Dan anda pula huru-hara sikit. Sekarang anda tahu jika Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan anda kurang berkemampuan untuk mengawalkan kemarahan anda, dan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan abang kamu atau kakak kamu lebih tenang dan aman, jadi pada hari penghakiman semasa abang dan adik anda yang sangat tenang itu akan dinilai, kamu tidak pernah marah. Ya, saya tidak pernah marah-marah pun. Dan mereka harus mendapat ganjaran. Tapi anda pula cuba mengawal sifat kemarahan anda. Jauh lebih sukar untuk anda, bukan? Itu sangat susah bagi kamu. Allah Subhanahu Wa Taala akan mengambil apa saja kapasiti yang dia Subhanahu Wa Taala telah berikan kepada kamu. Sebab jika adik-beradik anda mempunyai 100% toleransi untuk jaga lidah mereka, untuk mengawal perangai mereka, dan anda pula tidak dapat langsung, dan anda merasa hendak menumbuk seseorang di muka sebabkan anda marah, dan semua yang anda lakukan adalah hanya, geram je. Dan hanya itulah yang anda lakukan. Berbanding dengan standard-standard orang lain, anda telah hilang sabar kan? Tapi mungkin Allah Subhanahu Wa Taala akan mengatakan, sebenarnya aku tahu apa yang akan kamu lakukan dan berbanding dengan apa yang aku telah berikan kepada kamu, perbuatan itu cukup bermanfaat. Kamu telah mengawalkan diri kamu. Kamu telah menahankan diri. Kamu menahankan diri dengan cukup baik. Faham? Orang akan diberikan standard-standard yang berbeza. Timbangan-timbangan yang berbeza. Ini sangat penting untuk dipelajari kerana kamu tidak sepatutnya membandingkan diri kamu dengan orang lain. Setiap satu dari kita semua adalah unik. Subhanallah.